Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar adik-adik? Sihat? Dah mandi ke belum? Dah gosok gigi? Bagus, ya? Berjumpa lagi dengan Abang Bel pada episod kali ini. Mesti adik ada tertanya-tanya kan? Kenapa tiba-tiba Abang Bel berbaju Melayu, tiba-tiba bertopi koboi pula? Nak jadi koboi sesat ke? Dah buang terbiat ke? Adik-adik, baju Melayu ini telah lama wujud sejak sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dan kita warisi hingga ke hari ini. Cara Abang Bel berpakaian, berbaju Melayu tapi bertopi koboi ini tidak sesuai kerana baju Melayu sesuai jika dipadankan dengan songkok, dengan kopiah ataupun tanjak. Baiklah adik-adik, bagaimana pentingnya memakai baju Melayu dengan betul, begitu juga pentingnya topik yang ingin diperkatakan hari ini, iaitu mengenai penanda wacana. Adik-adik, pentingnya penanda wacana ini ialah ia mewujudkan pertautan dan kesinambungan ayat dengan frasa dalam wacana yang adik-adik tulis. Apakah maknanya penanda wacana tu? Adakah ia sejenis roti canai? Kita tengok. Penanda wacana didefinisikan sebagai rangkai kata yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis atau berucap. Adik-adik, faham kan apa maksud penanda wacana? Penanda wacana ini ibarat jambatan yang menghubungkan idea dan hujah adik-adik semasa adik-adik menulis atau berucap. Salah menggunakan penanda wacana, tulisan ataupun ucapan yang adik-adik bagi itu tidak mantap dan mungkin tidak difahami oleh si pendengar ataupun pembaca. Jadi sekarang ini, apa tujuannya menggunakan penanda wacana ni? Tujuan penanda wacana ialah menyambungkan ayat dengan ayat dan menghubungkan perenggan dengan perenggan agar berlaku kesinambungan antara ayat dan perenggan serta ayat menjadi gramatis. Nampaknya adik-adik perlu mengambil berat penggunaan penanda wacana ini dalam penulisan adik-adik. Penggunaan penanda wacana yang kurang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan pautan cerita yang tidak lengkap. Macam jabatan tadilah. Kalau roboh, jatuh adik-adik dalam air. Baiklah, mari kita tengok contoh-contoh penanda wacana. Antara contoh penanda wacana ialah dasar warsa ini lazimnya dalam keadaan, sementara itu, hal ini demikian kerana, sebagai contohnya. Adik-adik faham kan? Penanda wacana yang abang terangkan tadi lazimnya digunakan dalam karangan ataupun esei. Adik-adik tidak boleh menggunakan penanda wacana sewenang-wenangnya tanpa melihat kesesuaian dan ketepatan menguraikan maklumat dalam penulisan adik-adik. Tu dia. Baiklah adik-adik. Lepas ini, abang akan ceritakan lagi fungsi-fungsi penanda wacana ini. Tapi sebelum tu, abang nak tengok kuda abang dah makan ke tidak. Abang pergi dulu. Lega abang. Abang dah bagi dah pun. Kuda abang makan... Abang bagi makan rumput. Apa benda yang warna coklat tu? Allah! Dia makan topi abang pula. Aduh. Tapi tak apalah, adik. Baju Melayu ni sebenarnya tak sesuai juga. Tanpa songkok di atas kepala. Tapi tak apalah. Baiklah. Kita kembali kepada penanda wacana tadi. Jadi sekarang ini, apakah fungsi penanda wacana? Mudah je. Antara fungsi penanda wacana ialah
untuk menunjukkan maksud tambahan. Penanda wacana ini juga berfungsi untuk memberi penerangan meluas tentang sesuatu topik yang telah dibincangkan. Contohnya, lebih-lebih lagi, malahan, lagipun, justru, di samping itu, sejajar dengan itu, tambahan pula, sehubungan itu, selain itu, selanjutnya. Contoh ayat. Sejajar dengan itu, guru disarankan mengadakan kelas tambahan bagi membantu pelajar menghadapi peperiksaan. Penanda wacana juga digunakan untuk menunjukkan maksud sebaliknya atau bertentangan. Penanda wacana ini berfungsi untuk menerangkan situasi berlawanan atau pertentangan pada maklumat yang baru diperkatakan sebelumnya. Penanda wacana ini juga menjelaskan maksud sebaliknya atau pertentangan daripada keterangan dalam ayat terdahulu. Contohnya, sungguh pun, walau bagaimanapun, walaupun demikian, kendati pun, biarpun begitu, padahal. Contoh ayat. Sudah 2 hari Karim tidak hadir ke kelas tuition. Katanya dia demam. Padahal setiap petang dia berada di padang bermain bola dengan kawan-kawannya. Penanda wacana juga digunakan untuk menunjukkan sebab dan akibat. Penanda wacana jenis ini sering digunakan untuk mengemukakan maksud sesuatu yang menerangkan akibat atau kesimpulan daripada perkara yang telah pun berlaku sebelumnya. Di samping itu, penanda wacana ini juga menerangkan sebab musabab berlakunya sesuatu. Contohnya, oleh sebab itu, oleh hal demikian. Dengan itu, maka, lantaran itu, akibatnya. Jadi, kesudahannya, contoh ayat. Kegagalannya dalam peperiksaan semester pertama yang lalu tidak melemahkan semangatnya untuk berusaha bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu, dia telah dicalonkan untuk anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini. Ayat contoh. Ahmad seorang murid yang cemerlang dalam peperiksaan sekolah. Oleh sebab itu, dia telah dicalonkan sebagai tokoh akademik sekolah. Macam mana adik-adik? Sekarang dah faham kan bagaimana nak menggunakan penanda wacana? Nanti dulu. Jangan pergi ke mana-mana. Belum habis lagi. Kalau nak terkucil pun tahan dulu. Masih ada 2 lagi penanda wacana yang belum abang terangkan lagi. Baik. Sekarang abang terangkan. Penanda wacana turut berfungsi untuk menunjukkan maksud tempoh waktu dan etika. Ia berfungsi untuk menjelaskan urutan masa atau berlakunya sesuatu secara bersiri. Penanda wacana jenis ini turut digunakan untuk mengemukakan maksud perkara yang berlaku pada masa itu, selepas atau sebelumnya. Contohnya, berbalik kepada hal tadi, akhirnya, sementara itu, sejenak kemudian, seterusnya. Selepas itu, kemudian, dalam pada itu. Contoh ayat, Alina pulang ke tanah air sebaik sahaja tamat pengajiannya. Selepas itu, dia bekerja sebagai peguam di sebuah firma guaman yang terkenal di Kuala Lumpur. Barulah sesuai pakai songkok. Benda ni tanda ni. Lah, nyamuk gigit. Adik-adik, Abang Bel dah terangkan semua fungsi penanda wacana. Penanda wacana ini adik-adik boleh jadikan panduan dalam penulisan karangan adik-adik. Penggunaan penanda wacana ini, kalau dibuat dengan betul, boleh mempengaruhi pengolahan dan struktur ayat dalam perenggan. Contohnya,
Abang Bel memakai baju Melayu dipadankan dengan topi koboi tidak sesuai. Tetapi jika Abang Bel memakai baju Melayu dipadankan dengan songkok, maka terserlahlah keindahan baju Melayu itu. Begitulah juga penanda wacana ini perlu disesuaikan dengan pengolahan dan struktur ayat. Rajin-rajinlah belajar ya adik-adik. Ingat, cintai bahasa kita kerana bahasa kita jiwa bangsa. Sekarang, Abang Bel nak pergi majlis kahwin Abang Bel. Soalan pengukuhan. Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. 1. Setelah ditanya oleh ayah, abang mengaku menyebabkan basikal Zahim rosak. A. Lagipun. B. Mungkin. C. Akhirnya. D. Kemudian. 2. Setelah 10 daripada 15 orang peserta menarik diri, program lawatan itu terpaksa dibatalkan. A. Jadi. B. Justru. C. Mungkin. D. Sebaliknya. 3. Malati kelihatan mengantuk lagi. Dia menolong ibunya di warung sehingga lewat malam. A. Kemudian. B. Namun. C. Mungkin. D. Selain itu. 4. Mula-mula masukkan tepung dan gula. Masukkan santan dan gaul sehingga sebati. A. Namun. B. Oleh itu. C. Kemudian. D. Dengan demikian. 5. Zia Hui, seorang murid yang berdedikasi dan rajin. Dia sentiasa mendapat pujian daripada guru-gurunya. A. Selain itu. B. Oleh sebab itu. C. Namun demikian. D. Biarpun demikian. 6. Cikgu Ravindran seorang guru yang garang. Murid-murid menghormatinya kerana beliau seorang guru yang berdedikasi. A. Selain itu. B. Namun begitu. C. Oleh sebab itu. D. Lebih-lebih lagi.